Jeli yang letaknya di Hulu Kelantan memang terkenal dengan tempat-tempat menarik dan penuh misteri seperti Gunung Ring. Selain itu, Gua Satan yang letaknya agak terpencil di Ailanas juga tidak kurang hebat dengan cerita-cerita sedemikian, malah ada individu tertentu yang mendapat musibahnya berikutan mengambil sesuatu yang dilarang dari gua tersebut. Menjejaki Gua Satan yang penuh dengan kisah-kisah misteri kerana dikatakan dihuni makhluk halus yang terdiri daripada bunian Islam. Kesempatan bertemu dengan Abdul Rahim Muhammad atau dikenali juga sebagai Pak Him dari kampung Sungai Satan, Ailanas, Jeli, Kelantan tidak ingin dilepaskan begitu sahaja. Katanya, beliau berhijrah ke kampung Sungai Satan sebagai peneroka sejak 30 tahun lalu adalah berasal dari kampung Pulau Pak Ahmad, Sabak, Penggalan Cepa, Kota Baru, Kelantan juga merupakan seorang pengusaha warung kopi yang peramah dan sanggup berkongsi pengalamannya ketika berburu di hutan berhampiran dengan gua tersebut. Menurut Pak Him, Gua Satan wujud sejak dulu lagi dan sehingga hari ini orang ramai jarang ke tempat tersebut kerana takutkan sesuatu musibah seperti mendapat demam dan tersesat jauh ke dalam hutan jika melanggar pantang larang. Jika seseorang lemah semangat dan berniat serong untuk melakukan gejala maksiat atau sesuatu yang dianggap tidak sihat, akan menerima padanya kerana ketenangan serta keheningan gua dan di persekitaran hutan tersebut mempunyai penjaganya yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Gua Satan terletak jauh ke dalam hutan tebal dan pada waktu itu jarang orang dapat menemui gua tersebut kerana didakwa oleh Pak Him seperti tidak kelihatan dengan pandangan zahir. Oleh kerana beliau memang berminat memburu sejak zaman remaja lagi, maka selepas melaksanakan segala kerja di siang hari apatah lagi setelah bertukar malam, maka kegemarannya itu tidak dibiarkan berlalu begitu sahaja, malah sanggup bersengkang mata semata-mata menghabiskan malam hari dengan memburu kijang, pelanduk, kambing hutan, landak dan sebagainya. Ketika menceritakan pengalaman pertamanya memburu binatang yang masih dalam keadaan mamai, Pak Him bersama seorang lagi rakannya meneruskan keinginan mereka untuk memperolehi seberapa banyak binatang buruan pada malam yang dingin itu. Mereka berpecah dan kedua-duanya membawa haluan masing-masing kerana tidak elok memburu dengan cara berkumpul di situ. Semasa sedang asyik mengendap binatang yang akan menjadi mangsa pertamanya bersama lampu suluh dan selaras senapang yang tergenggam erat di tangan, di suatu kawasan yang agak ganjil dalam hutan pada malam itu, beliau tiba-tiba berselisih dengan seorang wanita aneh yang separuh usia sedang melalui tempat yang sama seorang diri. Wanita tua aneh yang dilihatnya itu sedang membawa sebungkas kain yang tergenggam di tangan manakala sebahagian lagi seperti bunjuk di atas kepalanya. Dengan tidak semena-mena, wanita tua aneh yang dilihatnya pada malam itu menegurnya, buat apa di tengah-tengah malam itu di tempat berkenaan. Beliau memberitahu wanita tua itu untuk memburu binatang. Kalau ada rezeki, dapatlah disembelih seekor dua. Selepas itu masing-masing dengan hal sendiri. Sambil menyaksikan keanehan wanita tua yang muncul secara tiba-tiba dalam hutan pada malam itu, beliau dapati langkah wanita tua itu agak pantas, tidak sebagaimana manusia. Apabila tiba di suatu selekoh dalam hutan itu, dengan pantas wanita tua misteri itu gaib secara tiba-tiba. Dengan tidak semena-mena, bulu roma Pak Him berdiri tegak seperti ada sesuatu yang agak pelik dengan wanita yang dilihatnya itu. Sejak dari tadi, nasib tidak menyebelahi Pak Him kerana belum memperolehi walaupun seekor binatang buruan. Melihatkan nasibnya ketika itu, beliau mula teringat pesanan orang tua-tua, jika pergi berburu sehari suntuk tetapi belum mendapat hasilnya, apatah lagi bertemu pula dengan sesuatu yang agak ganjil dan luar biasa pada malam hari, batalkan sahaja niat itu kerana kemungkinan akan mendapat musibah yang tidak disangka-sangka nanti. Jadi Pak Him berfikir juga tentang hal itu lalu mengajak rakannya untuk bertolak pulang. Katanya, disebabkan keletihan yang amat sangat berikutan berburu semalam suntuk
beliau tertidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba dalam tidurnya itu, beliau bermimpi didatangi seorang wanita tua yang ditemuinya semasa berburu di dalam hutan sementara tadi. Dalam mimpi itu, beliau diminta oleh wanita tua aneh itu supaya mencari sepohon serai di dalam hutan itu kerana terdapat seekor kambing hutan di situ. Tembak dan sembelihlah binatang itu, kemudiannya dagingnya dibuat gulai dan berilah makan kepada seluruh penduduk kampung itu. Wanita tua itu hanya meminta pulut kuning, kelapa muda, tepung tawar serta bedak sejuk sahaja. Bagi mengetahui apakah benar dengan dakwaan wanita tua misteri dalam mimpinya itu, kononnya terdapat seekor kambing hutan di sebalik pohon serai dalam hutan berkenaan, beliau bersama-sama seorang rakannya bergegas ke tempat yang dimaksudkan pada pagi itu juga. Menurut Fahim, memang benar apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Ada seekor kambing hutan berbadan besar berdekatan pohon serai. Kami tembak lalu menyembelihnya di situ juga. Dagingnya dibuat gulai dan diberi makan seluruh penduduk kampung sebagaimana yang dipintanya. Pada keesokan harinya, iaitu kira-kira jam 5 petang, beliau bersama anak sulungnya bergegas ke Gua Satan untuk menyerahkan peralatan yang diminta oleh wanita tua aneh dalam mimpinya semalam. Apabila tiba di muka gua tersebut, beliau meletakkan dulang yang mengandungi pulut kuning, kelapa muda, tepung tawar dan bedak sejuk itu sambil memerhatikannya dalam jarak yang boleh dilihat dengan pandangan mata. Selang beberapa minit kemudian, beliau nampak dengan jelas sepasang tangan cantik dan putih melepak tetapi tidak kelihatan anggota badan lain sedang mengangkat dulang tersebut dan sekelip mata hilang dari pandangan. Pengalaman kedua Pak Him juga berkisar kepada aktiviti memburu binatang pada malam hari, kerana itulah kegemarannya yang sebenar. Kali ini dia tidak lagi ditemani rakannya, jadi terpaksalah beliau memburu seorang diri. Ketika sedang mengendap binatang buruan yang pasti menjadi mangsa senapang patahnya itu, dengan tidak semena-mena hujan dan ribut melanda suasana damai dan hening dalam hutan itu. Pak Him terpaksa berlari sekuat hati kerana anak telinganya dapat menangkap dengan jelas bunyi pohon tumbang dengan kuatnya. Kerana tiada lagi tempat untuk berlindung dari hujan dan ribut yang luar biasa itu, beliau terus berlari ke arah Gua Satan kerana tempat itu sahaja yang difikirkannya selamat untuk berteduh dari cuaca pelik buat sementara waktu. Ketika itu jam di tangannya menunjukkan pukul 12 malam. Setelah memasuki gua itu seorang diri, Pak Him membaca beberapa potong ayat Al-Quran kerana bimbang dengan binatang buas seperti harimau dan ular yang pasti menjadikan gua itu juga sebagai tempat untuk berteduh dari hujan dan ribut. Ketika beliau sedang duduk berteleku menanti hujan reda sehingga jam 3 pagi itu, telinganya dapat mendengar seperti suara manusia sedang bercakap-cakap diikuti bunyi suara binatang. Akibat terlalu keletihan kerana berlari sekuat tenaga, beliau tertidur dengan nyenyaknya. Beliau terbangun dari tidur ketika jam 9 pagi. Itu pun seperti ada suara seorang lelaki yang membangunkannya. Apabila dilihat kepada jamnya, memang tepat pukul 9 pagi. Tak tahulah siapa yang membangunkan beliau dari tidur sebab tidak nampak kelibat orang itu. Nak dikatakan jin, beliau rasa tidak. Tetapi kalau guna itu mungkin juga. Yang peliknya, dia bagi tahu Pak Him namanya Tok Haji Taha. Katanya yang agak keheranan dengan peristiwa itu apabila ditanya tentang makhluk yang mengejutkan Pak Him dari tidurnya itu. Tetapi Pak Him percaya Tok Haji Taha itu adalah makhluk halus dari bangsa bunian Islam yang juga sebagai ketua kaum mereka di Gua Satan itu. Tambah Pak Him lagi, Gua Satan mengandungi lebih 7 tingkat kesemuanya. Melalui tingkat ke-6 mengandungi pelbagai jenis permata yang beraneka warna termasuk batu berlian. Tetapi kesemua batu permata dan berlian itu tidak boleh disentuh, apatah lagi jika ada yang berniat untuk membawa pulang sebagai kenangan. Ini kerana batu permata itu akan hilang dengan sendiri apabila dibawa keluar dari Gua Satan. Individu yang mengambilnya akan menerima penderitaan penyakit seperti pening dan demam-demam. Kata Pak Him, cerita berkenaan bukan suatu dongengan kerana terdapat kes seorang berketurunan Siam yang datang ke Gua Satan dengan gajah. Salah seorang dari mereka terpesona dengan kecantikan batu-batu permata yang berkilauan berwarna biru, merah dan sebagainya itu, lalu diambilnya dan dibawa pulang.
dengan tiba-tiba mangsa mengalami demam secara luar biasa. Lantas batu permata yang diambilnya terpaksa dikembalikan dan disebabkan itu demamnya kebah serta-merta. Menurut Pak Him, terdapat satu keturunan Cina yang beria-ia datang ke gua itu dengan jentera penggali kerana tamaknya untuk mendapatkan sejumlah besar berlian serta emas di gua tersebut. Tetapi enjin jentera di penggali tersebut tiba-tiba tidak berfungsi menyebabkan individu Cina itu gagal dan pulang dalam kehampaan. Kata Pak Him lagi, dalam gua Satan ini juga terdapat sebuah bilik yang cukup cantik seperti bilik tidur kerana terdapat katil di situ. Tingkat paling akhir di gua Satan ialah sungai. Dapat kita lihat sungai itu mengalir ke dalam gua. Di samping itu, menurut Pak Him, berikutan gua Satan dijaga oleh makhluk halus yang menghuni di situ. Setiap pengunjung tidak boleh memasuki gua tersebut sebarangan kecuali dengan panduan Pak Him sendiri ataupun anak sulungnya untuk mengelakkan tersesat, jatuh ke dalam jurang, hanyut di bawah arus sungai dan mungkin disembunyikan makhluk gaib di situ. Dengan adanya panduan daripada beliau memang mengenali seluk-beluk sama ada di persekitaran malah di dalam gua itu sendiri, termasuk gua-gua yang berdekatan, umpamanya gua kambing. Katanya, pengalaman beberapa jurugambar sebelum ini yang merakam gambar gua tersebut kebanyakannya agak hampa. Ini kerana kebanyakan gambar yang dirakam semuanya tidak menjadi, malah tidak kelihatan dan mungkin ditabir benda gelap. Keadaan ini seolah-olah gua itu seperti berkeadaan kosong sahaja dan dianggap sebagai jelmaan semata-mata. Pak Him menambah, menariknya di gua Satan ialah pengalaman bermalam untuk melihat makhluk berkenaan di kawasan itu. Individu yang pernah melalui pengalaman bermalam di kawasan gua Satan akan dapat menghidu bau masakan yang agak enak, seolah-olah sebuah pesta kermaian dan majlis kenduri kekeluargaan. Kadang-kadang individu yang bertuah akan dapat mendengar tangisan bayi, kanak-kanak yang sedang hilai ketawa dan suara sedang bercakap-cakap. Gua Satan menjanjikan suatu percutian yang menarik di dalam hutan kerana keindahannya belum lagi dinodai pencemaran. Malahan paling menarik ialah individu yang bertuah tentunya dapat melihat makhluk bunian yang berkampung di situ, terutamanya di malam hari. Kedatangan manusia sememangnya diraikan oleh keluarga mereka, tetapi jagalah batas-batas adab sopan semasa di perkampungan mereka sebagaimana kita menjaga adab kesopanan di perkampungan rakan-rakan kita yang lain dengan tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan dibenci seperti tamak, mengambil sesuatu yang tidak diizinkan maupun melakukan maksiat, perkara yang tidak senonoh serta menjolok mata.